Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Boleh indeks lemah ke, saham lemah ke, ataupun US dollar kuat. USD kuat. Faham? Boleh Hafiz? Jelas? Sekali lagi. Kita tak dapat jangkakan saham jatuh. Kita tak dapat saham kita sebab kita tengah view saham naik. Okey, yang ini buat low, ini buat low. Ada tak dapat jangkakan sebab saham jatuh. Biarpun korektif tapi ini lebih disebabkan oleh US dollar kekuatan dia. Okey, bukannya kita nak long dia. Kita tahu dollar index ni will correct higher, will do bigger correction ke atas. So ada kemungkinan ini kat sini. Saya tak tahu, saya tak dapat lukis dia selagi dia tak buktikan apa dia buat. Tapi have that in mind. Boleh tak saya nak long ini? Saya tak dapat lukis wave 3 dalam ni. Ini 3, ini 3. Yes, betul. Tapi ini baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak dapat lukis 1, 2, 3, 4. Kat mana nak lukis 5? Itu yang buka balik buku. Buka balik buku. Sebab tu saya tandakan A, B dan C. Boleh buat tapi dia akan 4 macam ni. Faham tak? 4 kecil-kecil. Saya tak suka lukis macam tu. Tapi kalau terpaksa, contohnya dekat sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, mungkin dia jadi, dia sini ada 1618 lah maksudnya. 1, 2, sini ada 1618 lah. Dan dia clear sebagai wave 3. Kalau sini jadi 1618. Faham tak? Ni 1618. Kalau macam tu dan sini saya terpaksa jadikan dia 1, 2, 3, 4, 5. Dan sini jadi A, B dan C. Saya akan tandakan macam ni dulu. Ini X, ini A, ini B, ini C, W, X, Y. Kat atas lagi. Faham? Sekarang ni tak. Selagi dia tak ada buat benda tu. So, 3 kita kat mana? Bukan semua A, B, C, semua 1, 2, 3, 4, 5. Banyak dalam market Forex, W, X dan Y. Kalau nak tahu. Faham? Okay. So, kita akan tahu orang tu bagus ke tak waivers. Kalau dia tengok semua 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Simple. Saya tahu dia belasah tu. Dia belasah. Semua lekuk-lekuk dia belasah. Tu paling simple nak tahu orang tu bagus ke tak. Semua tempat dia lebih 1, 3, 4, 5. Saya tu first test saya. Itu first test saya kalau nak tahu orang tu tahu melukis ke tak. Saya akan tengok. Dia langgar syarat asas. 2 masuk, 4 masuk 2. Lepas tu melukis 3 kat situ. Memang tak. Memang belasah. Itu malas lukis. Itu main tengok. Tak guna Fibo, tak guna apa. Okey. Ini mungkin X. Ingat, ini mungkin X. Ini mungkin A, B, C ataupun 1, 2, 3 ataupun W, X dan Y. Tengok structure dekat sini nanti. Tapi dolar ke atas. Dolar masih kena sideways ke atas. Bukan untuk ada long. Sebab dia 3 wave. Okey. So, jadi kita jangkakan yen kita akan ada dalam yen. Anda tak dapat katakan dolar kuat. Tengok. USD JPY ke mana? Anda tak dapat katakan dolar kuat. USD JPY ke bawah. Macam mana anda kata dolar kuat? Dapat kata dolar kuat tak? Pada structure H1. Tak dapat. Anda tak dapat katakan dolar kuat. Tak dapat. Faham? Anda tak dapat katakan dolar kuat. Boleh? Anda cuma dapat katakan apa? Yen yang kuat sekarang.
Yen ni jatuh. Yen pair. Nampak? Kita ke London. Boleh? Okay, so kita akan katakan dolar DXY, kita ambil DXY lah sedang buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini questionable. Adakah dia habis X ataupun dia cuma habiskan W? Saya lebih prefer dia habiskan X. Dan kita ada 1, 2, 3. Apa pun, saya tak interested ini. Saya cuma tunggu kat hujung ni. Kat hujung ni untuk short dia. Saya tak interested sebab ini daripada low. Kenapa nak long? Sebab sini 3 wave. Kalau ada katakan sini A dan sebab apa A dan B tadi penting? A ataupun W tadi penting. Sebab saya nak tahu saya boleh trade tak kat sini. Itu je. Kalau dia A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Kalau ini break high, saya boleh entry. Untuk time frame kecil. Faham tak? Dolar ni. Kalau ini A, sini break out atas ni, katalah 1, 2, 3, 4, 5. Katalah dia buat macam ni sebagai diagonal. Faham tak kenapa saya duk tekankan, kenapa orang duk tanya itu A atau B atau C? Itu sebabnya. 2, kalau dia buat diagonal kat sini, 3, 4, 5. Berakhir dengan divergent. Dan ini 5. 3 wave ni kita boleh long. 3 wave ini anda boleh long dolar. Faham tak? Kalau ini A, kalau dia buat 5. Kalau macam ni saya dah tandakan 5. kalau dia ke bawah macam ni, saya tak dapat. Satu, A, B itu penting. Ataupun WX itu penting. Itu sebabnya. Tu yang saya duk ulang-ulang. Itu A, B, C, G, U, EU, dolar ni kan. Sebab dia tak nampak. Silver, gold saya tak perhati pun. Jangan trade silver, gold sekarang. Faham, Pak Udin? Tapi lepas tu saya tengok, macam silver tadi menuju wave B, dalam B menuju C, adakah dia boleh dalam bentuk 3 wave instead of 5 wave? Untuk silver. Kita belum sampai ke silver. Kita baru sampai ke silver minus ETF. Lepas ni. Boleh? Yes, kita ada ceritakan benda tu. Tapi anda tak trade gold, silver sekarang. Market sideways. Apa trade? Tak ada. Itu je. Kalau anda tengok orang yang trade silver dan gold sekarang, dia bukannya menggunakan structure. Dia menggunakan indikator, strength. Dia bukan menggunakan trend. Trend apa tengah-tengah dunia? Ataupun dia menggunakan M5, M15. Atas daripada M15, dia tak ada trend. Okey. Ini untuk dolar sideways ke atas. Okey, gold dan silver. Gold dan silver, I'm looking at 1B ni sama ada dia dah habis dan ke bawah. Dan apa pun, saya tak interested kepada dia semasa. Ini nampak tak? Wave 3 kita dapat lukis. Sebab dia clear, tak ada ni. Tak ada overlap. Okey, tak ada overlap. So, sini 5 wave. 3, sini jatuh ke bawah. Boleh tak trade? Kalau anda shorter term trader, anda boleh trade yang ini. Kalau dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kalau dia buat 1, 2, 3, 4, 5 yang kecil. 1, 2, 3. Ini kena breakout. Faham tak? Ini untuk gold. Untuk mereka yang trade dekat 5 minit, 15 minit punya chart. Ini kena breakout. Ini kena breakout 1, 2, 3, 4, 5. Ada tunggu 3 wave kat sini. Ini untuk 5 minit trade untuk 1 hari intraday. Saya tak trade dia. Saya cuma interested kalau sama ada dia break yang ini.
Dia break bawah low yang ini. Dia break low sini. Low ini. Kalau dia break low ini. Kalau dia break low ini W, X, Y, X dan Z. Dan kita akan ambil daripada high kat sini sebagai extreme level. Kalau dia break sini. Kalau dia turun, dia tak break, dia naik ke atas. Saya cuma interested kalau dia turun dan 1, 2, 3, 4, 5 break 1, 1, 2, 3. Kita long. Faham? Dia kena break ini. Barulah ada trend. Kita ada low, high, higher low, higher high. Tak complete, kita masuk. Clear tak? Kalau dia break ke bawah, Fakruddin, kalau dia break ke bawah, itu adalah W, X, Y, X, Z. 3 wave. Ini akan jadi W, X, dan Y. Faham? A, B, C, W, X, break ke bawah, Y. Ya? Yes. Z tempat kita cari. Dia akan jadi 11 swing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita akan ada W, X, dan Y. Triple correction. Okay? Masa sekarang anda tak trade. Anda tengok chart ni. Ni sideways. Daily ke, apa ke. Ini sideways market. Takkan macam mana nak trade? Apa ni? Ada low. Mana ada? Tak ada. Tak ada trend. Belajar untuk zoom out sikit chart. Saya seronok tengok. Kalau anda nak trade guna indikator, tak payah cerita high low. Tak payah. Sebabnya anda akan mengarut. Structure ni. Saya tengok kadang-kadang heran. Itu bukan trend. Ini yang dalam ni bukan low tau. Ini bukan low. Dia break kat sini baru dia ada low, baru ada trend. Dia dalam ni tak ada apa-apa. Itu cara tandakan. Buka balik buku Dow Theory. Buka balik. Asas kepada trend. Sama. Ini mungkin ini 1, ini 2 dan kita mulakan ke atas. Ini 1, 2. 1, 2 dan ke atas untuk silver. But anything pun anda tak masuk pada semasa. Tak. Saya tak pergi trade semua ni. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Ini 3. Nampak kenapa ABC tadi? Tengok. M5 anda boleh entry sekarang. Okey? Nampak? Ni M5. Siapa yang trade M5? 1, 2, kita dalam equal leg. Okey? Dia naik ke atas. Ini adalah equal leg M5. Saya tak trade ini. Saya tahu pun saya tak trade dia. Sebab terlalu kecil. Anda akan 50% ni anda nak masuk kaya, masuk sekarang. Kan? Dan anda akan tunggu 1, 2, ini 1, 6, 1, 2, 3.6 kat sini. Dan 4. Tengok. Boleh je dekat time frame kecil. Tapi anda akan banyak kerja nak tengok kecil-kecil. Satu saya katakan saya tak trade yang kecil-kecil. Boleh. Boleh scalping pun. Benda sama. 3, 4. Silap.
4. Ni silver. Maksudnya gold ke atas juga. Tapi untuk shorter term lah 5 minit kan. Saya tak trade yang ini. Seriously, saya tak. Saya tahu ke atas pun saya tak. I don't touch it. I don't touch kecil sangat. Mana kita punya Fibo kita nak keluar? Terlalu kecil. Bagi saya terlalu kecil. Okey. Ini saya ambil C. Saya ambil sama yang C. Okey. Jelas? Ini untuk silver. Boleh? Ini 5 minit. Saya tak buka. Ini satu. Okey. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini 4. Ini 5. Dalam. Sebab itu orang duk tanya saya, itu ABC ke WX dan Y. Macam sini kita jelas, kita boleh lukis. Ini pun sebenarnya saya tak berapa ni, nampak dia overlap. Dia hampir overlap. Ni hampir overlap, tapi dia tak overlap. Dekat XM punya ni dia tak overlap. Satu saya dapat lukis 3, 4, 5. Saya pun cuba untuk letakkan 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kalau dia tak overlap, ini tak overlap. Dekat XM dia tak overlap. Dia tak clear. Kalau dia clear, saya boleh lukis. 3 kat sini, dia dekat XM dia tak overlap. Dekat sini dia overlap. Kalau dia overlap, tak overlap pun ini A, B, ini C, W, X. Tempat dia sama kan, Fi? Tengok. Kalau dia A, B dan C, cumanya dia boleh trade ke tak? Itu sebenarnya soalan dia. Sebab kalau dia A, B dan C, besar kemungkinan dia boleh sampai 100%. Kalau W, X dan Y, dia boleh truncated. Itu sebabnya. Jadi sini tempat dia sama. Sini W ke apa ke tempat dia sama. Itu je. Cuma dia boleh trade ke tak. Saya faham kenapa orang tanya benda tu. Ni bagi mereka yang menggunakan elite wave, dia orang tahu. Satu dia orang tanya ABC ke W, X dan Y. Okey. Ni adalah untuk silver. Minyak correcting ikut minyak bergerak ikut saham. So minyak yang ini anda boleh long. W, X, Y, W, X, Y satu lagi kat bawah. Boleh? Jadi ini adalah untuk minyak. Copper sama, bawah ni nanti cari long. Pilih copper ataupun minyak, jangan trade dua-dua. 5 wave ke bawah. Ini 5 wave. Nampak 3 clear. 3 kita clear. 3 kita boleh sini, boleh apa, boleh. Asalkan dia tak overlap. Tak kisah kat mana. Tapi asalkan dia tak overlap. Okay, copper tunggu bawah untuk long. Euro AUD. Euro AUD mungkin akan buat satu correction yang lebih besar. This could be your ini mungkin dah habis. Ini 1, ini 2, somehow di dalam ni ada 3. Dan saya akan habiskan ini kepada 5 ni. Ini 1. Petang nanti. Next update saya akan updatekan. Euro GBP is correcting higher. Ini dah habis kat sini. This one habis kat sini. Okay. You're not touching it pada semasa. Euro GBP saya tak sentuh. GBP AUD correcting ke atas, kita ada 5 wave, saya change. Ini dapat lukis sebagai 3. Okey. B 1 2 3 4 5 ke atas. GBP AUD anda boleh short daripada sini. Situ adalah daripada lower low. GBP NZD kita ada entry kita. GBP NZD. B kita awal sikit habis.
Ni adalah GBP NZD. Kira dia punya lah, ikut XM punya, yang dekat IDC ni dia tak ngam. Ikut XM punya, ikut yang besar ni. Saya tak ubah dia, saya ikut yang besar. Saya ikut yang W, X dan Y. Saya tak ikut A, B dan C. Jadi maksudnya dia akan terplay out sikit, tak kisahlah. Sebab itu kita akan letakkan stop loss dalam range, bukannya stop loss 10 pip, 15 pip, ngarut. Okey, ada sebarang soalan? Overall view, kita dah ada correction sedang berlaku dekat index, di mana yen pair juga sedang buat correction ke bawah. Dollar is on sideway ke atas. Kita dalam yen dynamic. We are in yen dynamic. Okey, kita break sekejap. Kita sambung balik dalam 5 minit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dalam 5 minit.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. So, the big picture view, I hope semua clear. Di mana kita sedang melihat correction dekat indices. Okey, kita berada dekat sini pada waktu ini. Kita berada dekat sini ya. Dalam 3 wave. So, kita menunggu 7 swing lah kesemuanya. 7 swing ke bawah untuk indeks. Bermaksud untuk yen pair mungkin akan melakukan sharper correction. Kita mungkin akan melakukan zigzag pada semasa. Bukan negatif, kita ada positif yen dan untuk shorter term 5 minit, 15 minit. 5-15 minit punya time frame. Bagi mereka yang scalper intraday masuk keluar hari yang sama, then yen pair ke bawah. Yen pair, kalau anda nak trade, anda cari yen pair punya, kalau dia buat A, B dan C. Faham? Anda tengok chart saya ni, anda tengok mana-mana yen pair yang saya tandakan sebagai A, B dan C. A, B, tengok dia break. Tengok yang kaki pertama, kalau dia break macam ni. Ni. Ini, nampak tak kenapa kita tak dapat tandakan ini sebagai, ini wave 3. Ni nampak separation kan. Boleh, Riman? Ni bagi mereka yang trade intraday. Jadi ni nampaknya ke bawah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Anda tak masuk sini. Ada tunggu A, B ni nanti ada tunggu 5 wave ke bawah. Dia break, anda boleh tunggu bounce dia. Maksudnya sini 5 wave, maksudnya macam sini macam ni dekat sini nanti. Ada tunggu Euro JPY ni dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, ada tunggu yang kecil tu 1, 2, 3, 4, 5, break. Then 1, 2, 3, anda short daripada sini. Okey, kalau ini berlaku, ini adalah sama dengan wave apa dekat saham W. Hari ini tak ada. Jangan nak masuk semua market. Okey, ke bawah. Yes, ke bawah. Nampak? Jadi ini kita dalam wave 3 in progress. Ini wave 3 in progress. Jangan tunggu hujung trend. Anda tak tahu. Oh, ini boleh buy sekejap. Nampak sangat tak tahu apa. Okey. Anda tunggu yang ini berlaku. Kalau dia ada incomplete sequence. Okay, Euro JPY ada tunggu untuk mereka yang trade intraday ada tunggu setup itu tadi. GBP JPY the same 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 dan tunggu A, B dan A. Ini A, B, C. Kalau dia nampak clear separation, sekali tak ada. Nampak apa kat sini? Tak nampak apa. Ini adalah AUD JPY. Ini A, B, C, ini W. Ini tak dapat trade. Ini anda tak dapat nak trade. Sama macam DJ ni kan. A, B, C, X, ini tak dapat nak trade. EJ anda boleh trade. Okey Arjunan. Faham Arjunan? Rimun? Rosli? Fakudin? Fi? Clear ada kan macam mana nak trade dia? WXY ada tak trade? ABC ada trade. Kalau ada intraday, shorter term, apa ni, CAT JPY. CAT JPY pun sama. Ini 1, 2. Ini wave 3. Nampak dia clear separation. Clear kan? By now, I hope semua clear. Zakaria, Zarin, Zasrul. Boleh?
Okey, ini 1, ini 2, ini clear 3, 4, 5, itu baru A. Kita dalam correction. Jadi kalau anda nak trade intraday, 1, 2, 3, 4, 5. Anda nak trade intraday, anda tunggu 1, 2, 3. Boleh tak trade sini? Tak. Ini bukan lower low. Kalau dia lower low, dan anda boleh trade. Anda tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Break sini, baru kita ada trend. High, low, low, high, lower low. 1, 2, 3. Anda boleh entry short dari sini. Bagi intraday. Anda tengok incomplete sequence ke yang ini. Kalau dia A, B dan C, Anda boleh trade. Faham? Nampak? Anda nampak saya letak A, B, C, shorter term Anda boleh trade. WXY, Anda surrender. Pergi on the side. Itu sideway market. Itulah cerita dia. Kalau nak trade shorter term, chart saya ni sampai 1 hour. Bagi mereka yang trade intraday, anda tak dapat guna chart ni kecuali dia A, B dan C. Ataupun 1, 2. Kalau dia macam 1, 2 kan, kalau saya tandakan ini 1, ini 2. Samalah swing pun boleh. 2, 3, 4, 5 yang kecil. Dan 1, 2, 3 anda boleh trade untuk long. Benda sama. Cumanya satu motif, satu adalah korektif. A, B, C tu boleh tanda 1, 2, 3. Sama je. Satu orang ramai tanya saya, kenapa WXY? Kenapa WXY? Dah dia yang paling banyak dalam market. Saya nak tanda dia macam mana? 3 tak ada clear separation, kita tak dapat tandakan dia sebagai 3. Jadi ini clear kan? Ini wave 3. Ini wave 3 tengah terbentuk ni. Kalau anda tengok RSI dia, ini adalah RSI paling low dalam structure dia. Dalam ini paling low, nampak? Tak payah tengok sekarang pun nampak kan? Ni wave 3. Kan? Macam mana kita tahu dia pullback jadi B? Anda tengok yang ini. Tengok, kalau dia 3, ada tengok stokastik ni. Stokastik akan buat apa? Snake. Dia akan buat sideway. Tunggu dia buat sideway dulu. Dia buat sideway, itu wave 3. Reset wave 4, wave 5, anda tengok bila dia macam ni, dia akan jadi macam ni. Dia sampai maksimum stokastik dia. Ini wave 3. Tiba-tiba dia reset 1. Itu wave 4. Lepas tu dia turun wave 5. Sini akan buat macam ni. Ini akan buat macam ni. Ini akan buat macam ni. Low, lepas tu dia akan buat apa? Dia akan buat divergent. Wave 5. Okey? Daripada sini ada tarik trend line. Ada tarik trend line. Daripada high sini, tarik trend line. Sini buat lower low, sini buat apa? Sini buat divergent. Dan anda tunggu 3 way, tunggu ni. Jadi kita ada B. Nampak macam mana anda cari connector? Semua tu berulang. Kalau anda ikut webinar saya, ini dah cerita CD rosak dari tahun lepas. Faham? Okey? Ada soalan lain? Yang lama, Zul dia cerita sama. Tak apa, ulang kaji. Cerita CD rosak. Lagu jeditan. Okey, lama tak dengar Sarawak punya Aku Palau. Okey. So, kalau tak ada soalan, kita lihat kepada topik kita pada hari ini, analisa fundamental. Ini adalah topik webinar terakhir kita. Besok kita akan lihat, esok ikut webinar besok. Sebab setiap Sabtu kita akan lihat kepada yang overall ni. Macam mana teknik tapi cerita dia setiap hari saya ceritakan. Okey, dalam analisa pasangan, basic dia ada 4. Yang pertama adalah analisa fundamental. Ini asas di mana semua trader kena tahu. Tak payah analisa fundamental. Tak, anda kena tahu fundamental, tapi fundamental yang diperlukan untuk anda tahu
Cuma 3 je. US dollar apa, yen apa, indeks apa. Tapi tak apa. Ini basically ada melihat kepada intrinsic valuation. Fundamental yang anda perlu tahu adalah US dollar mata wang apa? Negara mana? Kenapa dia penting dalam pasaran dunia? Itu fundamental yang anda perlu tahu. Yen, funding currency. Siapa tak tahu yen tu funding currency, jangan trade dulu. Baca baby tip habis dulu. Kan? Benda free pun tak nak baca habis. Okey, sentiment analysis. Sentiment analysis basically kita lihat kepada mood market. Dan kita lihat kepada faktor intermarket. Basic dia keempat-empat ni semua trader perlu tahu. Semua tahu, semua kena tahu. Dia tak cukup, ini MA5, saya tahu MA5, cross MA15, saya buy sahaja. Saya sell sahaja. Tak dapat. Kan? Kalau anda tengok contohnya, anda kata, oh saya suka saham syarikat syarikat apa? AirAsia. Sebab apa? Sebab saya suka nasi lemak dia. Dia tak tahu AirAsia tu ada kapal terbang pun. Itu payah. Memang dia ada nasi lemak. Pak nasi tapi suara tak clear. Yang lain-lain okey tak suara? Yang lain-lain okey Amirul? Log in, log out balik. Log out, log in balik. Dekat saya ni full. Okey. So keempat analisa ni anda perlu tahu. Basic dia apabila kita melihat kepada pasaran, it is something yang kita panggil cycle of boom and bust. Ekonomi naik, ekonomi turun. Tak apa. Cuma perlu tahu dia saja. Yang depan-depannya anda perlu tahu. Kita melihat kepada cycle ekonomi, recovery, expansion, slowdown dan recession. Dan naik balik. Basic dia ekonomi ni berjalan dalam cycle, dalam cycle. Di mana kita ada cycle besar ekonomi adalah macam ni. Cycle besar. Dan dalam cycle besar ni pun ada cycle kecil. Ada cycle besar, cycle kecil, cycle besar. Saya tak nak ceritakan benda ni. Saya boleh ceritakan dia. Kita boleh cerita Joseph cycle lah, Nabi Yusuf, cycle Nabi Yusuf 7 tahun, Moses cycle lah, apa cycle lah. Dia boleh cerita benda tu. Presiden cycle lah, apa semua kan. Tapi anda nak trade 10 tahun ke? Siapa pegang 7 tahun? Float 7 tahun ni float. Okay, the thing is, dalam kegunaan data, kita ada leading data seperti PMI, perumahan, jualan kenderaan, harga saham. Nampak? Di sinilah saya melihat kepada indeks. Kalau nak tahu keadaan ekonomi semasa, kita tengok kepada GDP. Tapi data GDP yang kita ada adalah untuk 3 bulan belakang. Faham? Data yang akan keluar pada hujung bulan ini adalah data untuk US punya GDP pada tahun lepas sehingga bulan 11. Adalah awal bulan 12 sama data dia. Dan lagging data adalah seperti employment lambat sebulan. Ini adalah untuk nak tahu last month NFP tu. NFP kan. Sebab data NFP dia dikumpul pada survey yang tamat pada 12 hari bulan. Faham tak? 12 hari bulan. Kalau NFP ni bila keluar? Itu minggu pertama 5 ke 6 hari bulan 2 nanti kan. Ini adalah data untuk survey yang dijalankan sebelum 12 hari bulan 1. Jadi ini menceritakan keadaan ekonomi pada bulan 12 selepas 12 hari bulan sehinggalah 12 hari bulan 1. Jadi data yang anda tengok pada 5 bulan bila kita punya next NFP. Next NFP kita adalah pada 5 bulan lah. 5 bulan 2.
Bila anda tengok data NFP, itu bukannya cerita pasal ekonomi semasa, faham tak? Itu cerita ekonomi pada sebelum 1291. Faham? Sebab itu dia lagging, dia lambat. Jadi, sebab itu jangan trade data tu. Ramai trade data. Zaman ni, komputer, ini masalahnya dengan analisa fundamental. Zaman ni, everything is ada ingat yang kat bank semua tu manusia trade? Tak. Ada tahu tak, trader yang diambil dekat bank ni bukan orang yang kelulusan ekonomi, mostly tak. Banking tak. Tahu tak kelulusan apa yang banyak kerja dekat bank, dekat dia punya department trading? Tahu tak siapa? Tak, komputer. Coding. Bukannya banking. Coding yang apa, system maintenance, coding, the bigger that one is the quant, programmer. Itu yang banyak. Robot advisor, entah robot advisor tu datang apa yang sekarang ni. Dan dia orang sentiasa improve the AI. Anda guna EA, yang statik je. Dia orang punya black box sentiasa mempelajari market punya chaotic movement. The thing is, apa yang tak berubah dalam market sejak beratus tahun lepas? Ada few yang tak berubah. Pivot, Bollinger Band, MA, ini yang tak berubah. Apa lagi? Fibo, ini yang tak berubah. Tapi kalau anda menggunakan support resistance, macam ni. Semua ada isi minyak tak? Semua anda ada isi minyak tak? Fi, Amirul, Rosli, ada isi minyak tak kereta? Ada kan? Ada isi minyak, Wimon? Ada isi minyak kereta? Ada? Okey. Sekarang ni minyak dekat pump station, anda mungkin tahu harga minggu ni kan? Mungkinlah. Harga kita keluar minggu-minggu ke bulan-bulan. Saya pun dah tak tahu. Okey. Kalau saya tanya, last week punya punya harga ada tahu tak? Kalau saya tanya, last week punya harga ada tahu tak? Ataupun last month punya harga? Siapa ingat? Siapa ingat? Okey. Contoh yang satu lagi lah. Apa benda yang berubah harga dia? Contoh dia durian musangking. Kan? Mana kau ingat? Durian musangking. Okey. Pada musim dia, biasanya kita boleh dapat dalam paling murah lah. Saya pernah jumpa RM38 1 kilo. RM38. Itu harga paling rendah. Harga paling tinggi saya pernah jumpa adalah RM90. Jadi kita tahu harga besar, harga tinggi, harga rendah, harga tinggi dia. Tapi kalau saya nak tengok semua tempat, dekat SS2 lah, dekat Easy Durian lah, dekat ni lah, ada harga RM55, ada hari RM58. Saya ingat tak? Saya peduli tak harga dalam-dalam? Tak. Tak. Sama juga macam trading. Anda ingat, orang peduli ke harga semalam, high semalam, low semalam, minggu lepas? Orang peduli ke? Kalau anda dapati anda tak peduli, itu antara fallacy yang biasanya institution trader gelak. Saya pernah duduk lah dengan few kan, yang duduk, yang kita orang bercakap lah mengenai okay, yesterday high, entah. Kita tengok chart. Masalah anda tengok chart tu, tengok depending kepada server yang anda guna pakai. Faham? Depending kepada server yang anda guna pakai. Kalau server dia start class 2,
Dia punya candle daily akan start pada waktu lain. Pada high yang lain, low yang lain, open yang lain. Faham? Ya? Apa yang saya cuba ceritakan ni, support resistance tu, anda yang letakkan. Open, high, low, close tu, anda yang letakkan. Depending kepada chart yang anda guna pakai. Faham? Depending kepada chart yang anda guna pakai. So, kalau saya tanya sekarang, kita ni dekat waktu +8 GMT kan? +8 GMT ya. Okey. Kita tak ada daylight saving time. Jadi kita punya the so-called starting of the day can be the same. Maksudnya kita start hari kita pada jam 8 pagi. Kalau anda dekat US, dekat Europe, dekat Australia, dekat New Zealand, anda ada daylight saving time. So, what is the start of the day for you? Is it +8? Is it 8 AM? In what time zone? Itu masalahnya. So, dia tak ada such thing tau. Yesterday high, dia test high semalam dan dia bounce. Tak ada. Last week high, last week low. Nah, itu yang selalu there's a fallacy. Macam anda juga saya tanya tadi, senang. Harga minyak minggu lepas dekat pump station, siapa ingat? Anda kena tengah Google cari. Padahal anda yang perlu kan. Betul tak? Yang penting kepada anda pun anda tak ingat. Jadi macam mana anda ingat trader, oh last week high, last week low, dia penting. Nampak tak psikologi pasaran? Tapi kalau kebetulan dia react macam oh dia retest last week high, dia test last week low dan dia bounce. Yalah yang tanda tu kita. Sebab itu saya tak dalam teknik 3711 lah. Saya gunakan Fibo. Ya? Ataupun anda nak gunakan pivot. Okey? Saya tak katakan support resistance tu tak betul. Betul dalam teknik dia semua betul. Tapi point yang saya sebutkan tadi, kita yang tandakan. So fikir balik ya. Okey. Tak payah cerita yang ni. So fundamental yang anda perlu tahu benda ni je. Market tu satu. Fundamental yang anda perlu tahu ni je. Market tu satu. Semua bergerak akan ada pergerakan yang berlawanan. Akan ada pergerakan yang sama dekat asset price yang lain. So, saya melihat kepada market dynamic. Faktor-faktor yang menggerakkan pasaran. Di mana dalam financial market, dalam pasaran kewangan, saya melihat kepada harga. Saya melihat kepada struktur harga. Saya lihat kepada momentum harga. Saya tengok kepada level Fibo. Dan berkaitan pergerakan dia, di mana saya melihat kepada US dollar, yen dan juga indeks sebagai aset pelaburan, US dollar sebagai harga dan yen sebagai sentimen, melihat kepada sentimen. Dan tiga ni, salah satu dia kena bergerak sideways. Dia tak boleh tiga-tiga dalam trend. Tak boleh. Dia boleh tiga-tiga dalam sideways, tapi kalau tiga-tiga sideways, market mati. Itu bila market bercuti, hujung tahun, kita ada kan market mati kan. Ni pada 31 Disember kan. Contohnya kan, kita ada market mati. Ada. Siapa kata tak ada? Ada. Ni. Dollar GBP USD ke mana kan. Pada 31. Bila market tutup? Bila market tutup itu kan. Ni. Ini. Ni market tutup. Ni Christmas. Tengok bila tiga-tiga sideways. Sebab itu dia tak boleh tiga-tiga sideways. Nampak dia? Macam mana nak trade? Ni yang saya masukkan. Dia tak boleh. Nampak dia? Bang, saya ada nampak bang, USD, JPY, index kan. Dia tiga-tiga trend. Kalau dia tiga-tiga trend, kita akan nampak dia macam ni. Macam mana kita nak trade? Ini mana high, mana low ni? Buka buku sekejap ni.
Ini mana nak enter macam ni. Kalau kita buka chat kita nampak macam ni. Kita zoom in 5 minit kita nampak chat macam ni. Aku nak enter apa? ni. Nak enter macam mana? Support kat mana? Apa Fibo pun tak dapat tarik. Itu bank. Kalau yang macam ni mana tak tahu. Sebab itu dia tak boleh. Wah, Anda tengok US dollar apa dia buat waktu ni, JPY apa buat, index apa buat waktu ni. Dia tutup. Satu ada market sideways. Sebab tu saya kata dia tak dapat tiga-tiga ni trend. Tak dapat. Dia kena salah satu kena sideways. Kalau tak dia kena tengok benda ni. Ataupun tiga-tiga sideways. Ni tiga-tiga sideways. Habis. Ni contoh dia. Jadi salah satu kena sideways. Salah satu kena sideways. Itu apa pun tak boleh. Nak enter apa, buy sell, tak. Tekan dua-dua. Okey. Jadi cerita dia, kita kumpulkan dia, nampak macam banyak. Seriously dia tak banyak. Saya dah buat untuk anda. Try buat benda-benda ni. Tiru cat saya. Mula-mula ni anda tiru cat saya. Lepas tu anda belajar lukis. Anda tiru cat saya. Masuk dalam channel Discord tu, dan anda lukiskan cat ni. Cat saya ni anda boleh tengok saya pergi update dia. The moment saya update, anda nampak. Kan? Nampak? Ini saya kata tadi kan. Ini mungkin adalah habis. Ini 5 dan kita ke atas. Ini mungkin habis. This look suspiciously nak habis. So kita ada wave 4 ke atas. Ke atas. Ataupun 2, wave 4 pula. 2 ni ke atas. Ini nampak habis. Saya boleh lukiskan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, di 3. Nantilah tengok tension kecil dia apa jadi. Ini will end this one will end 1 biru. This one akan end 1 biru tu. 1 biru tu habis. Okay? So kita tengah memulakan 2. Boleh? Okay? So apa yang saya lihat adalah kaitan kepada pergerakan kumpulan-kumpulan aset ni. Dollar group, index dan yen. Of course, ini juga memainkan peranan, sebab kalau dolar kuat, ini tak dapat nak kuat. Anda tengok, UCAD ke atas ni kan, Anda tengok AUD USD ke bawah, tengok NZD USD ke bawah, UCAD ke atas, NZD USD ni ke bawah, ini akan habis X. Ini habis X. Ini akan habis ini. Ini 2 kita ke bawah. Ini W, ini X, ini Y. Ke bawah. Ini tak dapat nak long. Apa long kat sini? Ini bukan high. Kalau dia ke bawah sini, anda buy AUD USD kat sini. Tolong buy kat sini. W, X, Y, 3 wave, tolong buy kat sini. Ini sama dengan AJ kita tandakan tadi. Nampak? Semua ni satu market. Amirul? Lain-lain? Nampak tak? Semua sama. Ini sama dengan AJ buat yang ini, bawah ni. Yang ini. Sama. Everything satu market. Semua satu. Anda belum buy kat sini, dia naik. Jangan. Amirul, nampak kan? Nak belajar cat ni, anda tiru cat saya dulu. Ada dalam Discord tak? Amirul, ada dalam Discord tak? Anda boleh tengok cat saya dekat Discord. Tiru dia. Tak ada. Pergi dekat Facebook saya ataupun dekat ni. Kita ada channel Discord kita, di mana anda boleh dapatkan nota kita ni, dan juga tunggu nota XM lambat.
anda boleh dapat chat saya punya link ni ha. Link ni, link chat ni. Ini live chat. Anda tekan dia, anda dapat dia. Oh, thank you Jo. Tengok Jo punya. Okey. Thank you. Tengok Jo. Nota-nota kat email tu nota tahun 2 tahun lepas. Itu 2 tahun lepas punya nota. Setahun lepas punya nota. Yang saya hantar awal tahun kepada XM. Nota yang dekat ni. Ambil yang sekarang ni. Cuma tu ada nampak lain kan? Lain tak? Yang saya ni kepada nota dalam ni bila saya update dia terus update. Chat dalam ni. Outlook, market outlook yang ni. Kat mana kita lihat entry apa semua ada dalam ni. Yang ni. Apa entry yang kita perhatikan, bila saya cancel, bilanya apa yang kita dah ni kena DE, ini tengah berjalan, apa yang kita perhatikan. Sebab itu adalah nota yang saya hantar awal tahun lepas, Aisyah. Awal tahun lepas, bulan 3 tahun lepas. Sebab itu ambil daripada Discord. Dia orang tak minta, saya tak hantar dia orang. Boleh? Ambil nota-nota. Nota-nota. Cat. Mana ada orang buat benda macam ni? Cat yang tak ada, seriously ya, tak ada orang share cat yang Elliott Wave dia sambil market berjalan. Tak ada. Anda cari dalam dunia ni, tak ada. Kalau ada pun 1 atau 2 cat. Kita kongsikan berapa banyak cat? Rosdi, kita kongsikan berapa banyak cat? Saya dah lupa. 29 cat. Berapa? 8? Tak ada. Free. Ya Allah. Ya Syafiq. Free. Tak ada apa-apa. Tak ada. Nanti yang tak free RM10 ke RM20 ke nanti fikir. Saya tak fikir lagi. Nanti tunggu yang dalam grup tu anda tahu apa yang anda kena buat. Tapi anda buat chat, bukan saya buat chat. Nampak? Semua everything market is one. Semua satu. Di mana macam mana kita nak tahu apa yang trend, apa yang tak trend, dia technical. Ni. Kena ubah ke depan lah benda ni. Saya duduk terpaksa ke belakang. Di mana kita melihat kepada kaitan pergerakan. Baca nota-nota ni. Account trading view. Account trading kan ada account trading view. Free boleh ke? Entah. Cuba try tanya trading view. Dia ada bagi account free ke tak? Wimun. Kalau dia bagi free, untung lah. Trading view tu bukan saya punya. Kalau saya punya, saya bagi free. Cuba tanya dekat trading view. Ada email dia. Boleh minta account free ke? Kalau dia bagi free, untung lah. Macam mana minta trading view kat saya? Saya bukan ada account trading, bukannya bapak saya punya. Try minta. Trading view kena register. Dia bagi free sebulan. Dia bagi free sebulan. Okey. Instrument selection process. Kita jangkakan apa dynamic. Maksudnya apa yang sedang menggerakkan pasaran. Yang menggerakkan pasaran 3 tadi. US dollar, yen atau indeks. Jadi dalam teori Elliott Wave, wave 1 tak jelas. Mungkin dia trend, mungkin dia adalah diagonal. Motif ataupun diagonal. Wave 2, sharp correction. Ini asas. Wave 3, momentum. Ini trend. Okay. Wave 4, shallow. Dia tak jauh. Wave 5, trend tapi tak ada momentum. Okay. A sama sifat dengan wave 1. B biasanya sama sifat wave 2. C ni ada momentum kadang-kadang. Itu C. Itu adalah Elliott Wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. A,
Saya ada letak kat sini. Okey. Sini trend. Sini trend. Ni trend. So, cerita dia, bila kita nampak US dollar tengah dalam wave 3 ni, kita tahu dia dalam trend. Okey? Kalau kita nampak yen pair tengah jatuh ke bawah dalam wave 3, itu trend. Ataupun dalam C. Okey. Jadi, cerita dia, tak semua trend tu kita boleh trade. Kita cari dua benda. Yang pertama, bila trend tu tak complete lagi. Kita tahu dia nak pergi lagi. Itu dikenali sebagai incomplete sequence. Yang kedua adalah, bila kita tahu trend tu, ada residual dia. Ada lagi dia nak naik, momentum. Dia ada continuation. Bila kita ada wave 3 ni, 1618. 1, 2, 3. Dan the moment dia sampai 1618, dalam satu yang antara sifat dia, ambil nota ni. Saya lupa nak sebut benda ni. Aisyah ni rajin tulis nota. Aisyah, mana Aisyah ni? Cucur udang tu jangan makan dulu, dengar dulu. Mana Aisyah? Okey. Anda akan dapati, kalau wave, kalau ni ambil nota ni yang sini, masa dia untuk instrumen yang sama, lazim, bukan law, lazimnya, masa dia orang untuk naik tu adalah sama. Faham tak? Contoh macam indeks tadi kan, 21/12, ingat tak? Lazimnya, masa dia. Saya akan slow-slow tambah topik masa, time. Ingat tak kita cerita pasal ini? Apa kita cerita itu? Pasal ni, Hang Seng. Mana-mana? Hang Seng ataupun Nikkei. Kita cerita Nikkei kan. Ingat tak kita cerita Nikkei dan kita tengok kepada time factor. Anda boleh je guna mana-mana kepada time factor. Time, anda ambil high and low. 1, 2. Ini terlalu kecil, tak apa. Kita ambil kepada yang dia punya slot. Kejap. Mana yang tampak? 1, 2. 1, 2 sini pun boleh lah. 1, 2 sini dalam lower time frame. Sambungkan low kepada high. Okey. Tiap kali dia sampai sekitar, kenapa banyak sangat nombor ni? Dia sampai sekitar 382, 618, that is when, tak kisah dia extend ke depan, dia akan ada something. There will be some reverse. Ni macam mana tengok retracement 618 tu lah. Lebih kurang. 382, 618 golden number, something will happen. We are there dalam sini. Dalam sini 382, 618. 618 retracement sini. There will be something happening. Okay, kalau kita tengok semasa, this will be the view. Kalau kita ambil 1, 2 semasa, expected 1, katalah kita habis kat mana-mana lah. Oops, bukan itu. Katalah kita habis dekat sini nanti. Katalah kita habis kat sini nanti, habis dekat sini. Jadi anda jangkakan wave 3 ni akan habis sekitar, kalau dia laju, dia habis sekitar 618. 618 sini. 618. Okey. Ni belum, nanti ada doktor dia. Ni Fibo time. Makan kodok ni. Makan kodok. Ambil low ke high. Hidupkan diri ucap tadi. Macam mana tengok Fibonacci tu lah, 618, 382, 50, sama. Cumanya kali ni, instead of dia ke atas bawah, dia ke tepi. Itu je. Ambil high low, macam mana tarik Fibonacci. Kan, ambil nanti 2 ni habis kat mana. Dan anda jangkakan 3 bila dia nak habis. Katalah, ni ambil Fibo ni.
daripada starting dia. Tengok starting dia akan tempat sama kan Aisyah? 21 Disember kan. Ambil high, katakanlah kita betul-betul buat wave 2 merah ni, ambil 2 merah, wave 3 biasanya habis 618. 618. 618. Sama golden ratio. Golden ratio. Biasanya. Selagi tak sampai, kita akan menganggap dia masih naik. Tu antara dia lah. Sama je. Cumanya Fibo ni pergi ke kanan. Biasanya atas bawah. Boleh? Nantilah ada nota dia. Saya belum letakkan. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu ni tadi? Dia ada incomplete sequence. Kalau kita nampak index ada incomplete sequence, kita tahu dia nak ke atas, jangan pergi sell. Kita tahu yen pair ada incomplete sequence, kita tahu dia nak ke atas, kita jangan sell. Okey? Kita tahu dolar masih ke bawah, ada momentum sequence ke bawah. Dolar movement dia macam ni tau. 1 2 3 618. 1618. Ni dolar index. Dolar index mana dolar index? Ni, dolar index. Ni. Dolar index ni. Okey, dolar indeks yang 3 ni, 3 dia kalau biru, ingat yang saya gunakan ada sambungkan biru. Sambungkan biru saja. Kalau saya tekan 3, anda ambil dia, itu guna signboard ni. Ada permulaan biru ni daripada 2 putih. 1, 2. Ni lebih 118, tapi dia nampaknya dalam satu yang sama. Ni channel ni channel. Semua sama. Kan? Jadi kita jangkakan dia akan habis. Kalau anda ambil time cycle, bukan time cycle Fibo kepada ni, time zone ni, 1, 2, okey, 1, 2, anda akan dapati dia berakhir, tak ngam. Ini adalah equal number, tak apa. Itu Ichimoku, tak apa. Kihon Suci. Tak apa. Kihon Suci. Itu equal number. Kalau ada ambil yang ni. Kihon Suci. Resistance up. Sekejap. We are expecting 5 untuk habis kat sini. Tak apa, nantilah kita cerita benda-benda ni. Tak nak anda pening. Yang ini pun dah pening, masuk Fibo lain dah pening lagi. Lagi pening. Kita jangkakan dia akan habis sekitar yang direction yang 3 ni akan habis kat situ. Banyak lagi Fibo saya nak kongsikan. Saya guna Fibo je. Banyak sangat pening. Saya tak nak orang pening. Banyak lagi. Tapi syarat dia cuma itu guna Elliott wave. Anda nak tahu kat mana ada tarik Fibo, itu sebenarnya 1 2 tu tempat anda tarik Fibo. 3 habis kat mana? Kalau 3 dia lebih extend 1618, kita tahu dia momentum. Itu je. Ada tarik 1 2, ada tarik 1 2. Sebab 3, kalau 3 lebih 1618, 4 tu ada. Itu je. Jadi di situlah kita tahu whether kita boleh trade ke tak. Di situlah anda tahu kalau 3 168 tak kisah time ke, tak kisah level ke, kita tahu dia ada momentum. Jadi 4 ni kita boleh trade. 3 wave correction anda trade. Kalau anda dapati dolar ada momentum ke bawah ni kan, dolar tadi kan 1618 kan. Okey? Anda boleh trade. 4 ni untuk anda short. Kalau kita tahu dia ada incomplete sequence seperti indeks, tak lengkap lagi, tak sampai panjang ini. Kita ambil Fibonacci extension, tak sampai lagi. Jadi penurunan semasa ni kita boleh entry. Tengok kumpulan-kumpulan ni tadi. Tahu sangat ni.
Tengok kumpulan-kumpulan ni tadi. Anda tengok apa yang saya tandakan. Apa yang saya tandakan. Nampak sekarang ni. Bukannya tengok satu chart, lukis support resistance, buy. Tak, saya tengok semua. Orang tanya banyak masa. Mana ada saya? Mana ada? Tak lama. Mana lama? Saya paling lama pun, paling lama lah. Kalau saya duduk 1 jam tu, apalah saya nampak. Tak ada, setengah jam, 15 minit. Itu pun sebab sambil makan. Kalau duduk, 15 minit tak? Update semua chat. Semua chat yang saya duduk ada 15 minit. Okey, jadi kumpulan ni, dollar index, dollar kita tahu. Dollar, dia ada continuation. Euro USD continuation. Kita tengah tunggu wave 4. Faham, Amirul? Sekejap, saya buang. Mana dia pergi? Erase all link on slide. Mana dia link? All links. Salah. Erase all links. Okey. Jadi, kalau dollar group, apa yang kita ada adalah, kita tahu dollar, Euro USD, USD PLN, dollar index ke bawah, dia dah sampai 1618, lebih-lebih lagi. Kita tengah tunggu wave 4 untuk kita enter dan trade. Ini adalah dollar. Index kita ada incomplete sequence, breakout ke atas, tak habis lagi. Yen group kita ada A, B dan C, break ke atas. Dan kita tengah tunggu correction. Okay, kita tengah tunggu benda ni. Boleh? Thank you, Mirul. Thank you. Yes, Fifi. Sebab sebab 168 tu wave 3. Kalau dia 1, 2, 3, 3, lepas tu 4, 5 ni baru sampai 1618. Itu tak dapat. Okey. Itu tak dapat. Sebab itu kedudukan 3 dan 5 tu penting. Sebab tu kita tekankan dia tak ada overlap tu. Okey? Wave 3 tak boleh ada overlap. Wave 5 boleh ada overlap, wave 1 boleh ada overlap. Tapi saya tekankan, wave 3 saya amat particular kepada wave 3. Satu banyak RSI, stokastik, nampak saya tekankan wave 3. Kita tengok kepada snake, kita tengok kepada apa tadi? Snake, kita tengok, snake tu adalah stokastik sideway kan. Lepas tu kita ada RSI tertinggi, momentum. Tu sebabnya saya tekankan kepada benda tu. Nampak? Kita tak ada apa yang saya boleh tambah. Semua, kecuali yang time tadi lah. Time tu, it's not dia membantulah kalau anda nak faham bila. Dia membantulah. Yes, sebab wave 3 tu momentum. Okay? Faham? Dia technical. Benda ni technical, bukan fundamental. Benda ni technical tetapi memahami fundamental benda yang kita trade. Itu dia. Itulah market dynamic. Okey? Ada soalan lain? Gold, silver ke bawah. Ke bawah. Boleh short? Seperti saya katakan tadi, tunggu tempat yang ada incomplete sequence. Bukan pada semasa. Dia macam ni. Benda dia macam ni je sebenarnya. Dia macam ni. Anda ambil lah mana-mana chart. Anda tengok macam ni. Okay, tengok macam mana lah rupa dia kan. Okey. Letaklah macam mana. Sekarang dia start reverse ke belakang. Kalau chart tu reverse ke belakang, anda tengok belakang. Kalau anda nampak chart tu reverse ke belakang,
something tak kena. Dia ke depan. Jadi macam ni tak ada apa-apa. Kalau dia break ke bawah ni, daripada low sini, then kita ada ekstrim daripada sini. Faham? Then sini baru kita trade. Okay? Kalau dia break, kalau anda buka chart dia tengah kat sini, then kita ada ekstrim daripada sini. Then kita ambil, dia tetap 1, 2, 3. Tetap 1, 2, 3. Dalam ni anda tak sentuh. Kalau dia macam ni 1, 2, 3, 4, 5, macam mana lah rupa dia. Tak ada apa-apa. The moment dia break 5 wave 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada dalam yang kecil punya dia ada trend. Dan kita ada incomplete sequence. Incomplete sequence. Ada chat incomplete sequence, tak kisahlah time frame mana. Incomplete sequence, momentum sequence. Faham? Bukalah chart mana-mana pun, ada cari dua tu je. You are fine. Boleh, Wimon? Kaitkan dia dengan lain-lain punya pergerakan. Then, itu yang kita buat. Ulang-ulang benda sama, ulang-ulang benda sama. Tak ada perbezaan. Tak ada benda baru. Okey? Saya ada conference call lepas ni, so saya tak dapat nak extend untuk hari ni. Jangan lupa bersama saya pada esok hari, kita cerita benda ni ulang. Yes, Edward. Next week tak ada webinar pakai go to webinar. Anda kena masuk dekat website. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi besok webinar terakhir go to webinar kita. Dan sesi kita selepas ni bukan webinar, dia adalah live di XM, di website XM. Jadi ikut dekat website XM. Semua tu ada dalam nota ni. Baca nota ni. Ingat, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Ikut kat channel Discord. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.